Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kemudian sahabat-sahabat guru sekalian, alhamdulillah kita sambung lagi perbincangan kita dalam kitab Al-Azkar. Jadi kita sebelum kita membicarakan tentang bab ini, bab berkaitan dengan zikir yang tidak berkait dengan waktu ini, kita kembali sekejap kepada dua muka surat sebelumnya yang kita tinggal, kita buat kesimpulan dulu. Iaitu sebelum ini Imam Nawawi menyebutkan bahawa beliau banyak menakalkan daripada Ibnu Sunni. Ibnu Sunni ni dia ada satu kitab Amal Al-Yawm wal Lailah, iaitu amalan harian dan malam, maknanya hari semalam lah. Ini antara buku yang paling banyak yang dinakalkan ataupun doa-doa atau zikir-zikir yang paling banyak dinakalkan. Dan Imam Nawawi menyebut tentang sanad dia. Dia belajar bersanad kan daripada guru dia sehinggalah sampai kepada pengarang iaitu Ibnu Sunni. Itu seperti mana dibuat oleh para ulama dahulu, dia bersanad. Dia baca sanad pembelajaran dia sampai kepada Ibnu Sunni melalui guru dia Abil Baqa, nama guru dia Abil Baqa Khalid bin Yusuf bin Sa'ad An-Nabulsi. Orang sebelah Syria Syam sanalah. Kemudian Imam Nawawi juga menyebut tentang hadis-hadis yang dibawa atau hadis berkaitan dengan zikir inilah yang dibawanya banyak dipetik daripada Sunan Abi Daud. Selain daripada Bukhari Muslim, Sunan Abu Daud tu aktsar ma angkul minhu, kata Imam Nawawi, banyak aku ambil daripadanya. Jadi kalau kita belajar ilmu hadis, ada susunan-susunan, dia panggil maratib al-hadis, susunan hadis-hadis dari sudut kekuatannya. Jadi kalau hadis ni mutawatir lah, paling tinggi sekali, iaitu dia taraf Al-Quran, iaitu dari sudut periwayatannya. Manakala yang tinggi juga as-sahhus sahih dia panggil, ma ittafaqa ala takhriji, apa yang disepakati oleh Bukhari Muslim, dan seterusnya lah. Banyak ada 6 atau 7 gitulah maratib al-hadis. Itu sebelum ni lah. Cuma kita tak sebutlah baru ni panjang lebar, sebab ni orang perkhususan dalam bidang agama dia ataupun bidang hadis, dia tahulah tentang susunan hadis-hadis untuk berhujah, walaupun dalam perkara fadilah amalan seperti mana yang kita bincangkan dalam kitab Al-Azkar Nawawi ini. Jadi kita teruskan kepada perbincangan kita. Setiap kali Al-Imam Nawawi masuk bab, dia akan membawa ayat-ayat Al-Quran. Seperti mana susunan kitab Riyadhus Shalihin, sama cara yang dibuat oleh Al-Imam Nawawi, yang mana dimulakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan zikir, iaitu firman Allah taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala dzikrullahi akbar, dan hendaklah kamu menyebut Allah Subhanahu wa taala itu, maknanya akbar, yang disebut dalam terjemahan dia kata Allah adalah lebih besar, akbar. Ni kalau orang ngaji bahasa Arab, dia adalah wazan af'al, makna terjemah dengan maha besar, maha besar. Sebut tu di mana? Ai fi salati wa ghairiha. Sebut Allah, mengingati Allah itu sama ada dalam sembahyang ataupun di luar daripada sembahyang. Jadi zikir kalau kait dengan sembahyang, dia adalah berwaktu. Kalau zikir yang ghairu muqayyad, yang kita sebut dalam tajuk kita, bila-bila masa.
di mana-mana sahaja. Di mana-mana sahaja kecuali waktu-waktu yang kita sebut dilarang lah. Sebelum ini ada jugalah tempat dilarang. Dilarang itu pun dengan lidah, seperti mana soalan daripada Cikgu Izayu tadilah. Tapi di hati dia sentiasa ada. Tak ada masalah di hati. Di mulut tu ada tempat-tempat yang, atau di lidah tu ada tempat-tempat yang dilarang. Surah Al-Ankabut ayat 45. Manakala yang kedua iaitu surah Al-Baqarah ayat 152. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala washkuruli. Dia beritahu kat tu ya. Ayatnya panjang lagi ni. Washkuruli wala takfurun. Hak tu dalam terjemahan dia tulis penuh. Dalam kitab Al-Azkar dia tulis setakat azkurkum sahaja. Matan dia dalam matan Al-Azkar lah. Dalam kitab terjemahan dia ambil habis ayat 152. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Hendaklah kamu ingat akan aku. Nescaya aku ingat akan kamu. Surah Al-Baqarah ini 152 ni di kalangan para ahli tafsir menyebutkan uzkuruni itu hak hamba lah. Kita yang mengingati Allah, menyebut Allah, ingat ataupun sebut makna zikir ni. Ingat dalam hati, sebut di mulut. Azkurkum, nescaya aku mengingati kamu. Mengingati kamu atau menyebut kamu. Apa maksudnya? Kalau kita melihat kepada tafsir Al-Jalalain oleh Al-Imam Suyuti rahimahullah, maksud azkurkum tu maksudnya Allah membalas kepada kamu. Yang kamu ingat zikir tu Allah balas. Ujazikum dalam tafsir. Makna Allah balas. Mana bukan ingat, balas maksud dia. Ujazikum, ku membalas kepada kamu. Walau bagaimanapun ada pandangan kedua. Maksud Allah mengingati itu, makna Allah menyebut kamu. Maksudnya pujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap orang berzikir itu di khalayak para malaikatnya. Dia kata ni hamba ku ni berzikir kepada aku. Dah disebut, ini dikuatkan dengan hadis kursi sebenarnya. Pandangan yang kedua atau tafsiran yang kedua, idza zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Aku apabila hamba-Ku menyebut tentang aku dalam diri dia, nescaya aku akan sebut fi nafsi, pada diri aku. Wa idza zakarani fi mala'in, apabila hamba aku itu berzikir mengingati aku di khalayak tempat ramai, dan secaya aku akan mengingati atau menyebutnya di khalayak yang lebih baik daripada khalayak manusia lah, iaitu di kalangan para malaikat, disebut dalam hadis kursi. Maknanya istimewanya orang yang mengingati Allah, orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam surah As-Saffat ayat 143 144 dibawa tentang keistimewaan zikir, antaranya tasbih. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Iaitu sekiranya dia tidak termasuk, di kalangan orang yang banyak mengingati Allah, nescaya dia akan tetap tinggal di dalam perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Ini sudah tentu kita nampak dia berbicara tentang Nabi Yunus alaihi salam. Al-musabbihin di situ orang yang bertasbih atau orang yang berzikir. Ini khusus kepada Nabi Yunus. Cerita ni sebenarnya. Sebabnya cara bab dalam perut ikan. Dalam perut ikan. Yang mana dalam kita pun menyebut bahawa Nabi Yunus alaihi salam ini telah disebut sebagai iltaqamal hut, telah ditelan oleh ikan paus. Jadi falaula itu bukan dia bertasbih semasa dalam perut ikan, kata para ulama. Tasbih dia itu sebelum lagi. Dia memang seorang hamba yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara tasbih dia, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia sentiasa ulang-ulang semua tu. Sebelum daripada masuk perut ikan pun, sebelum dia berlayar pun dia
sentiasa menyebut tasbih itu. Menyebut tasbih itu. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin, ayat 87 surah Al-Anbiya, dan salah satu daripada ayat yang dibaca untuk mudah bersalin. Salah satunya. Selain subhanaka inni kuntu minaz zalimin, orang baca untuk orang ni khusus mudah bersalin lah, sebab kelepasan. Tasbih ini tasbih untuk kelepasan. Jadi jadikan amalan. Antaranya lah, bukan satu-satunya, iaitu. Jadi apabila dilihat di sini, dia dilepaskan daripada perut ikan itu, lala bisa fi batnihi. Kalau dia tidak dilepaskan kerana dia kuat bertasbih itu, lala bisa fi batnihi, nescaya dia akan tinggal di dalam perut ikan itu sehingga hari kebangkitan. Jadi kalau kita lihat kepada ayat ini, tak akan hidup apa hari kebangkitan, lama masa. Kata para ulama, qabran lahu. Perut ikan itu jadi kubur bagi dia. Dia ada perut je lah. Itu maksudnya. Dia akan qabran lahu. Batnihi batnil hud. Perut ikan paus itu adalah kubur baginya sehingga hari kebangkitan. Ini kata para ulama. Jadi melihat kepada kepentingan tasbih ini dan cerita Nabi Yunus ni. Nabi Yunus ni cerita yang istimewa sebenarnya. Cerita sedikit saja sebab ada kaitan dengan ada seorang profesor di mengajar di USM lah. Dia telefon kepada, dia kenal dengan dia lah, baik juga dengan dia. Oleh kerana dia banyak bertanya dengan Ana, tanya ni ayat Quran lah, tafsir tu hadis ni lah. Maka dia telefon dalam bulan lepas. Dia kata, Ustaz, nak minta Ustaz jadi rakan kongsi lah untuk keluar satu buku daripada USM berkaitan dengan sakit dan perubatan. Nama tajuk tak berubah lagi. Dia kata, insya-Allah lah, buku saya ni kena saya masuk beratus ayat-ayat Quran, tapi tak ada serabut hadis Nabi SAW. Jadi oleh kerana saya sentiasa telefon ke Ustaz nak masuk nama Ustaz lah, kira masuk hadis-hadis Nabi. Jadi dalam tu ada ratusan ayat-ayat Quran, antara berkait dengan Nabi Yunus. Buku dia tu sakit dan perubatan lah berkait. Kita kan Nabi Yunus ni dia keluar daripada perut ikan tu, dia sakit. Dia sakit. Sebabnya inilah istimewa. Apabila dia hantar email, jadi print 150 muka surat. Dia kata tak siap lagi tu, ada banyak lagi. Tadi dia kata. Saya membaca bahagian itu, bahagian Nabi Yunus. Dia ada Nabi Musa dengan itu dia, ada semualah. Ada banyak bahagian bab-bab dia. Jadi apabila baca tempat Nabi Yunus ini, berkaitan dengan Nabi Yunus sakit ni macam mana, istimewa lah dia kata Nabi Yunus sebab dia mukjizat. Sebab kajian yang dilihat oleh Barat bahawa ikan paus ni campur dengan ikan lomba-lomba dan spesies dia tu ada 86 jenis. Kita baca dulu, kata saya tak boleh baca di skrinnya email ni, kena print lah. Apabila baca, kita tengok tulisan orang ni, orang mengkaji kan. Dia tulis, dia kata ikan paus yang paling besar sekali dalam banyak-banyak paus 89 jenis tu, ikan paus yang besar sekali ikan paus biru. Paus biru. Nak tahu Nabi Yunus masuk paus mana? Paus mana masuk Nabi Yunus di telan. Kalau paus biru tu yang panjangnya 100 kaki. 100 kaki. Dengan berat dia 190 tan. Kalau kira body boleh muat lah. Tetapi dia tak mampu menelan manusia. Dia hanya boleh makan ikan-ikan kecil saja. Paus biru ni. Maknanya nak masuk Nabi Yunus tak kena sabar walaupun dia besar. Sebab mulut dia tu hanya ada penapis untuk haiwan-haiwan kecil yang masuk. Ikan kan duduk turut dia. Kita tengok National Geographic. Masuk dalam perut dia tu hanya ikan kecil yang boleh masuk. Kemudian leher dia tu hanya keluasan esophagus apa dia, orang sains tahulah dia. 25 cm. Nak muat ke apa 25 cm? Tak muat orang. Tak muat orang. Jadi memang tak muat lah. Kemungkinan lah pada pandangan kajian tu, dia kata masuk dalam perut ni. Kemungkinan masuk daripada banyak-banyak hak selamat sikit lah. So banyak ikan paus tu dia kata paus sperm ataupun kod Melayu paus sperma dia panggil. Paus sperm ni 65 kaki lah. Tidaklah panjang sangat dah. Boleh telan manusia. Kerana apa? Tidak ada penapis. Dalam mulut dia tu tak ada penapis. Jadi
Cuma nak hidup tu mustahil. Ini istimewanya. Nabi Yunus ni istimewa lah sebab dia boleh hidup dalam perut ikan paus yang diriwayatkan tu dia duduknya dalam 3 hari. Disebut 3 hari. Salah satu ayam fi batnil hut. 3 hari. Dalam satu riwayat lah yang menyebutkan. Jadi kalau nak hidup 3 hari pun kalau kita manusia memang tak boleh hidup juga. Sebab dalam perut tu ada belakang. Tak ada oksigen. So, dan banyak asid lah. Asid untuk pencernaan. Orang makan kan ada perut lagu mana. Jadi apabila makan nak cerna. Jadi inilah istimewa dikatakan mukjizat jugalah. Dan kalau dia kata-kata dia tak kena kau gigi-gigi. Memang ikan paus sperm ni dia gigi dia tu jarak-jarak sebatas-sebatas. Dia ada dia kata 18 hingga 20 batang setiap rahang. Dah. Dan gigi panjangnya 20 cm. Gigi 20 cm satu gigi dia. Tapi boleh lepas lagi kerana dia tidak ada penapis. Jadi dalam sejarah kita lah bulan hari ni untuk mengajar. Jadi alhamdulillah kita baca buku dia tu sebelum kita masuk hadis-hadis Nabi yang dia berkaitan, maka dia kata ada dalam sejarah ni manusia pernah ditelan. Selain daripada Nabi Yunus lah, tu kisah lama. Tahun 1891, seorang ahli pelayaran nama dia James Bartley. Dikatakan 3 hari juga ditelan. Namun tidak boleh dibuktikan. Betul ke tak kisah tu? Kita tu. Kok jelasnya berlaku pada tahun 2019. Barulah dengan kita ni. Tu tadi ahli pelayaran. Kok ni saintis bahagian kajian marine lah. Dia ditelan. Tapi ditelan tu separuh badan saja. Makna tak boleh nak telan juga manusia. Dia ni bukan jerung. Jerung dia mamuh. Paruh ni, paruh. Lain. Dia makan ikan kecil. Jadi manusia pun tak nak telan. Inilah istimewanya Nabi Yunus boleh masuk dalam perut ikan hut ni ataupun whale dah kokok air putih panggil dah. Kau sebut tak kena tahu lah. Jadi istimewanya boleh dia cuma sakit. Itulah sakit tu kemungkinan lorong nak masuk tu dia sempit. Wallahu a'lam. 3 hari ni lama kat lah memang duduk dalam perut ni. Kalau 3 hari tak terdarat ni metai dah. 3 hari duduk dalam perut juga. Allahu Rabbi. Itulah. Jadi istimewanya kerana apa? Nabi Yunus ni seorang yang musabbihin. Orang yang sentiasa bertasbih. Tasbih. Dia sebut zikir dia tu tasbih. Itulah dibaca tadi. Subhanaka inni kuntu minaz zalim. Daripada surah Al-Anbiya disebut. Kemudian seterusnya. Ayat Al-Quran daripada surah Al-Anbiya disebut. وقال تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون. Mereka itu bertasbih malam siang wala yafturun, tidak berhenti. Sudah kita. Ni bukan kita ni. Orang tak berhenti malam siang tasbih. Ada tak makan. Orang tak makan boleh buat kerja ni. Memang bukan kita sebenarnya. Dia merujuk kepada tasbih malaikat. Malaikat tu, mereka bertasbih tu, Malaysia tu. Inilah yang disebut tentang tasbih. Dari zikir yang ditekankan di sini ialah kait dengan tasbih. Nampak pentingnya bertasbih ataupun mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka itu para malaikat yusabbihuna, bertasbih mereka al-laila wan-nahar la yafturun, dan tidak berhenti. Jadi kalau nak ikut cara malaikat pun boleh, tak berhenti. Tapi kita manusia ni begitulah. Tasbih tak boleh tinggal. Tapi berhenti tu pasal kita jenis tidur, makan apa. Malaikat dia mengakui sendiri. Sebab dalam surah Al-Baqarah kalau kita baca ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala nak melantik Adam menjadi khalifah. Maka malaikat kata manusia ni pasal dia menumpahkan darah. Maknanya akan berlaku pertumpahan darah. Inilah jadi perbincangan di kalangan para ulama tafsir mengenai ada makhluk yang serupa manusia hidup sebelum daripada Nabi Adam di muka bumi. Sebab malaikat dah tahu apa yang berlaku di muka bumi. Tapi itu kisah lain lah. Kalau kita dengar ceramah Ustaz Auni, banyak Ustaz Auni banyak benda-benda kisah-kisah begini berkait dengan benda-benda kita masa-masa lampau. Dia banyak kisah-kisah. Jadi malaikat menyebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ni sentiasa bertasbih kepada, mensucikan kamu. Inilah tasbih ni sebenarnya dia adalah zikir malaikat. Tasbih itu zikir malaikat. Jadi
Cuma lebih dia tak berhenti. Dia sebab di mana ada tidur, mana ada, tak ada dia sebut dia makan, dia minum, tak ada sebut. Jadi kita beriman dengan para malaikat sebagaimana beriman yang disebut dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ya Allah dah lah kalau dia tak berhenti pun. Sebab itulah pernah orang-orang umat dulu, umat Nabi Muhammad tu telah menempelak Allah menempelak mereka kerana apabila mereka meminta bahawa Nabi-Nabi ni biarlah diutuskan ni bukan dalam kalangan manusia. Sebab kalau manusia serupa kita, tak ada apa-apa. Dia serupa ya. Payah. Jadi sebenarnya lagi payah kalau Allah Subhanahu Wa Taala melantik Rasul ni di kalangan para malaikat. Lagi payah. Sebab manusia ni minat sangat benda-benda pelik. Patutnya Nabi ni di kalangan manusia lah. Sebab kita nak ikut cara dia. Kalau malaikat yang jadi Rasul, tak boleh ikut cara dia. Kita pun sebut dah sebelum ni. Dia makan, dok, tidur, dok, minum. Macam mana kita nak ikut? Rumah tangga pun tidak. Jadi sedangkan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu jenis benda buat. Jenis benda buat. Bukan nak zikir saja. Malaikat bolehlah dia berzikir saja. Sebab benda lain dia tak buat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Dia tidak maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa yaf'aluna ma yu'maru, dan dia buat apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu para malaikat. Jadi kita ni manusia ni ada mengatuknya, ada ketika kuat, ada ketika lemah, ada ketika segar, ada ketika sakit. Banyak cara. Jadi benda tu tidak berlaku kepada manusia lah. Tidak berlaku kepada malaikat. Jadi manusia tak boleh nak tolong. Jadi dibawa tentang 4 ayat tadi. Wala zikrullahi akbar, surah Al-Ankabut, surah Al-Baqarah, surah As-Saffat, surah Al-Anbiya sebagai pemula kepada perbincangan hadis-hadis berkaitan dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dimulakan dengan zikir tasbih ni. Dimulakan dengan zikir tasbih dan pelbagai tasbih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Muhaddithin. Yang pertama sekali kita baca ikut urutan dia lah. Kita baca ikut urutan dia. Wa rawaina fi sahihai imamai al-muhaddithin Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Ja'fi maulahu wa Abi Al-Husain Muslim bin Al-Hajjab bin Muslim Al-Qushairi Al-Naisaburi radhiyallahu anhuma bi asani bihima. Itu nama panjang kepada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Muslim. Jadi Muslim tu nama dia dah. Bukhari tu nama tempat di Uzbekistan sekarang. Al-Bukhara, Bukhara dan Samarkand. Kita lagi dengar orang tak ada di Uzbek. Jadi Imam Bukhari tu nama sebenar dia Muhammad bin Ismail. Kunyah dia Abi Abdullah. Abi Abdullah. Manakala Muslim kunyah dia Abil Husain. Boleh. Tapi dia lebih kenal dengan nama Muslim. Muhammad bin Ismail lebih terkenal dengan nama Bukhari. Semua dua orang itu adalah merupakan orang Asia Tengah lah. Asia Wusta. Sebelah negara-negara Tan. Dua-dua ahli hadis dari sana. Begitu juga Sajustan. An-Nasai pun sama. Banyak ahli hadis daripada sana. Hurairah ni banyak khilaf sehingga ada 30 pendapat Abu Hurairah. Tapi lebih terkenal dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah ni pun kunyah dia bukan kepada orang. Kunyah dia kepada kucing. Hurairah kepada kucing. Dia selalu kucing di dalam lengan baju dia. Dalam lengan baju. Jangan fikir lengan baju kita. Lengan baju orang Arab. Arab dia besar lengan baju dia. Lengan jubah dia. Wa huwa aktsaru sahabah hadisan. Paling banyak meriwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam 5374 hadis. Yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Qala berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatani fil mizan habibatani ila ar-rahman. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Baca cara itu.
Ustaz Said Nur Hisam. Said Nur Hisam. Tuan Padang dia suka baca cara kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahman. Dah. Follow Facebook dia, banyaklah kuliah. Mari jujuk dah. Jadi dia suka baca gitu cara hadis, dia baca cara dia kali dia mengaji dulu begitu cara baca. Jadi maksudnya dua kalimah di sini maksudnya dua ungkapan kata. Bukan dua kalimah, dua perkataan. Dah dua kalimah. Biasalah dalam bahasa Arab kalau kita kata kalimah menyampaikan ucapan. Dalam bahasa Melayu sebenarnya kalau ucapan ni cukup ayat lengkap dah. Tapi kalau dalam bahasa Arab tu dia baru majaz baru. Kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan. Berat dalam timbangan, ringan pada lidah, berat pada timbangan. Maksud itu kata Ibn Hajar, seorang yang mensyarah kitab Sahih Bukhari Fathul Bari, dia kata qillatul amal wa kasratus thawab. Banyak sikit kerja lah menggorengnya di lidah, mana sikit kerja. Tapi besar dari sudut pahala. Taqilatani fil mizan, makna berat di timbangan amalan. Jadi yang dimaksudkan dengan perkataan subhanallah wa bihamdihi, ada terjemahan dia dari sudut makna literalnya, ada dalam terjemahannya, dibacalah dalam terjemahan buku terjemahan ada. Cuma disebut dalam kitab itu juga, dia kata tasbih ni anzahullahu ta'ala an kulli ma la yaliq, dia kata. Anzah. Makna tasbih subhana tu maknanya anzah. Anzahu ni maksudnya mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita kata subhana tu maha suci. Maha suci Allah. Anzahullah an kulli ma la yaliq. Daripada setiap perkara yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah antaranya. Jadi tasbih yang kalau nak buat amalan yang besar, amalan yang sedikit tapi pahalanya besar, inilah dia yang sebut subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Kemudian yang kedua, zikir yang sama dalam riwayat yang lain. Riwayat oleh sahabat yang lain. Wa rawaina fi sahih Muslim, kami meriwayatkan daripada sahih Muslim an Abi Dzar, daripada Abi Dzar. Abi Dzar ni Abi Dzar Al-Ghifari. Abi Dzar Al-Ghifari, nama dia Abi Dzarrin. Nama dia sebenarnya Jundab bin Junadah. Jundab nama dia bin Junadah. Dia ni tua, dia sebelum Nabi dah. Dia ni dikatakan antara yang mengikut ajaran Nabi Allah Ibrahim ataupun Hanifi dalam masa jahiliyah. Sebabnya diriwayatkan dia tak pernah menyembah berhala masa jahiliyah. La ya'budul asnam. Jadi ramai yang meriwayatkan bahawa dia mengikut Hanifi, ajaran Nabi Allah Ibrahim. Dia molek mari Nabi baru, dia akan terus ikut Nabi SAW. Abi Dzar Al-Ghifari. Setelah dengar berita kepada dia ada Nabi, maka dia ikut. Jadi dia masih dalam keadaan Hanifi, kata para ulama. Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda kepadaku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbiruka bi ahabbil kalami ila Allah. Mahukah aku beritahu kepada kamu tentang satu kata-kata. Ini disebut kalam. Sebab tu ungkapan tadi jadi kalam pula sini. Ya. Ungkapan ni ucapan yang dibaca, bukan kalimah saja. Dia satu ucapan. Ya. Yang diberitahu Nabi kepada Abi Dzar, inna ahabbal kalami ila Allah subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat di Sahih Muslim juga ada pertanyaan kepada Nabi, maka Nabi jawab. Tadi Nabi beritahu kepada Abi Dzar. Tak kiralah apa-apa situasi, yang penting tasbih itu.
Ayul kalam afdal. Apakah kalam ucapan yang terbaik? Qala mastafallahu lil malaikatihi aw li ibadihi subhanallah wa bihamdi. Apa yang dipilih? Istafa. Apa yang dipilih? Yang terpilih. Choice bagi malaikat dan hamba. Subhanallah wa bihamdi. Itu ucapannya. Ya tasbih. Tasbih adalah ucapan yang terbaik. Hak lain baik juga. Jadi begini, sebenarnya kalau kita orang yang belajar hadis dan tak belajar hadis, jadi kita kena memahamilah. Kadang-kadang kita ni baguslah di kalangan orang yang mengiyakan. Bagi orang-orang yang orang panggil mentashkik, orang yang meragu-ragukan tentang agama. Contohnya pokok orientalis. Dia akan cari benda yang kira orang panggil yang bertentangan. Pak apa kat Nabi ni? Dia akan kata begitu. Kali kata hak ni lebih baik, hak ni lebih baik. Banyak nak afdal. Dia akan kata begitu. Kita kena beringat. Inilah kita sebagai ngaji, kalau orang bercakap apa, orang viral gitu, apa, kita kena teliti dahulu. Jangan gaduh kata begitu, kata begini. Sebenarnya kalau kita ngaji mukhtalaf hadis, kita tenang ngaji lain. Mukhtalaf hadis satu bab khas. Hadis-hadis yang dilihat bertentangan pada zahirnya. Namun, dia ada boleh kompromi lah. Dia panggil jamak, kumpulkan kedua hadis. Kalau tak boleh kompromi dua hadis yang bertentangan ataupun lebih daripada dua, sebenarnya lebih daripada dua. Banyak. Dua tu basic lah. Kalau seorang memang tak bertentangan, dah nak tentang apa lagi. Muka dari seorang. Dah. Orang tak orang ni belum mau lari seorang, orang panggil hunggah. Sebab dia seorang. Kalau bertentangan, start dengan dua. 3, 4 kadang-kadang. Sebab Nabi ni menjawab persoalan. Dia. Sebab tu kalau afdal ni, banyak sangat afdal. Ni Nabi kata afdal, ni Nabi kata. Kata afdal ni pada afdal ni. Ni bahaya ni. Jadi kalau apabila kita belajar mukhtalaf hadis, kita akan tahu bahawa jawapan Nabi tu ada situasi dia, ada ketika dia. Begitu kena tengok sebab urut hadis dia panggil. Kalau Quran sebab nuzul. Jadi begitu. Jadi kalau boleh kompromi, kita kompromi, kita himpunkan. Bila pakai dua-dua. Contoh dalam bab wudu. Ada hadis kata Nabi ambil sekali air semaya. Ada hadis kata Nabi ambil 3-3. Tu boleh kompromi. 1 tu 3 hak wajib. Hak 3 tu tambahan. Gitu. Kompromi kan hadis. Sebab dia masih boleh. Kalau tak boleh nak kompromi, kena pilih tarjih. Yang mana lebih kuat? Contohnya Nabi berkahwin dengan Sayyidatina Maimunah. Maimunah ingat. Itu orang tahu tak? Nabi berkahwin dengan Maimunah. Satu riwayat yang kuat. Dua-dua kuat. Ibnu Abbas yang riwayat. Kata Nabi ke dalam keadaan ihram. Ketika berada di Mekah. Seorang lagi riwayat Abu Nu'aim. Abu Nu'aim riwayat Nabi ni selepas tahlul. Jadi ada kaitan dekat-dekat dah tu. Jadi nak pakai mana? Mana selepas tahlul. Sebab apa? Abu Nu'aim tu berada dalam majlis akad nikah Nabi. Ibnu Abbas tengok Nabi dah kahwin. Tu dah kahwin. Ketika berada dalam pergi buat haji lah. Itu maksudnya. Ataupun buat umrah. Jadi, boleh tarjih yang mana lebih kuat. Kenapa hak lebih kuat? Gitu. Kalau tak boleh tarjih juga, pilih hak mana lebih kuat. Salah satunya nasah. Contohnya dalam bab, ni kita kata ni, ngaji lah ni lah. Dalam bab aftar al-hajim wal-mahjum. Telah membatalkan puasa orang yang berbekam dengan orang yang dibekam. Itu hadis Nabi SAW. Sahih. Tiba-tiba Nabi pergi berbekam ketika berpuasa. Ihtajamar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa sha'im. Dia berpuasa, dia berbekam. Macam mana pula? Jadi menimbulkan tasydid. Maka rujuk kepada mana dulu hadis tu. Dulu hak Nabi larang. Lepas tu baru Nabi bekam. Jadi hak Nabi larang itu terbatas. Boleh bekam semasa berpuasa. Begitu maksudnya. Mana boleh bukan kata digalakkan berbekam, jangan tukar. Begitu. Digalakkan berbekam ketika puasa. Adalah kita. Sebab nak ambil darah, nak terima darah bila puasa ni tak berapa itu. Yang itu. Sebab tu apabila kita kata dalam masalah hukum hakam, bakpo dulu boleh. Lah ni tak boleh pula ni. Maknanya dalam fatwa tu dia kena memilih situasi. Orang ni tarjih hak ni, nak pakai hak ni, silakan. Ini pentingnya politik. Orang yang berkuasa dia pilih hak dia nak. Tapi dalam ruang lingkup ni lah hak boleh ijtihad, boleh boleh tarjih.
Tak boleh. Dalam bab semaya tak boleh. Ada luar kita sihat ni nak semaya ngorik 4 kaat ke 5 kaat tak boleh. Sihat molek ni. Kalau nak semaya banyak sikit, subuh sikit sangat dia ni. Kita nak semaya 4-5 kaat ke, tak boleh. Itu benda-benda lah yang boleh. Jadi begitulah kita kena ingat. Pak Poh lu maruh. Kadang-kadang kita ke kajian. Dulu boleh. Dulu tak boleh. Tiba-tiba lah ni boleh. Tak boleh. Kita bakal boleh. Ada dalil-dalil dia. Itulah. Tapi dalam ruang lingkup dia. Bukan kita keluar daripada ruang lingkup. Itulah kita kena beringat. Sebelum kita menghentam apa-apa, kita tengok dulu. Dalil dia ke mana. Jadi bagi orang kita dah apabila belajar, kita tengok dulu. Oh, ini dalil-dalil dia sebenarnya. Kalau kita tengok fiqh muqarrah, kita tak ngaji fiqh muqarrah sebab kita kuliah usuluddin. Itu lagilah. Fiqh muqarranah dia panggil. Fiqh perbandingan. Lagilah dalil. Lepas turuk kau ni. Akhir-akhir dalil, bos boleh je dah. Tolak kau ni. So aku setuju ni. Aku gini. Jadi dia panggil furuk. Perkara-perkara yang boleh ijtihad. Itulah. Jadi, ambo ni apabila orang bagi tugas kata mengajarlah agak ni. Kita cuba. Walaupun ada sikit-sikit ilmu. Mengajar. Kata mengajar usul fiqh pula. Ngaji. Padahal ngaji dulu, ngaji asal nak usul fiqh. Tapi aku mengikut Melayu. Jadi kata ni, ngajar. Cuba. Tapi Alhamdulillah boleh juga sikit-sikit. Bergatul ke Ustaz Din sikit. Dia dengar dia mengajar. Kita berhati tengah. Ustaz Din. Kita dengar dia. Kita ambil dengar dia. Jadi banyaklah. Jadi mengajarlah ke usuluddin, mengajar bahasa Arab, mengajar. Jadi mencuba. Bukan kata boleh, tapi mencuba dan bertanya orang. Google dulu mula-mula kata, tak jumpa, tanya orang dalam bidang dia, pakar dalam bidang dia atau orang yang biasa, ataupun ulat buku ke, biasa baca, maka gitulah. Dalam kehidupan kita banyak yang tidak sempurna, tapi kita cuba belajar untuk mengetahui. Wallahu a'lam. Jadi kita sambung sedikit lagi. Masih lagi berkait dengan tasbih kita ni. Ini antara zikir yang afdal iaitu yang mana Allah Subhanahu Wa Taala Nabi sebut Allah tu memilih untuk hamba-Nya tasbih ini. Li malaikatihi au li ibadihi kepada hamba-hambanya. Ni perbahasan kalau dalam kitab hadis au dia panggil sya'rawi atau. Okey. Subhanallah wa bihamdih. Yang ketiga, warawaina fi sahih Muslim aidan an Samurah bin Jundab. Ada baca Jundub, minta berbaris lagi deh. Atau dia kata asal tak kena rujuk. Tak lewat ni, tak kena rujuk lagi. Jadi kalau Jundib ada lah. Jundab dengan Jundub. Dia baca Jundub. Supaya Tirmizi. Kalau Tirmizi kita sebut Tirmizi. Dia sebenarnya dari sudut tak ada masalah buat Tirmizi kok. Sebenarnya Turmuzi ataupun Tirmizi. Tu Baitul Maqdis dia ada Muqaddas. Muqaddis ada, Maqdis ada. Gitulah wallahu alam. Jadi Turmuz dengan Tirmiz. Dia nama tempat lah. Pun sama di sebelah Asia Tengah, Asia Wusta juga dah. Samurah bin Jundab atau Jundub qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul kalam ila Allah taala arba'. Ni panjang sikit, banyak tasbih campur semua sekali lah yang kita sebut semua ni. Warawaina fi sahih Muslim Samurah bin Jundab yang meninggal dunia pada tahun 58 Hijrah. Dia disebut sebagai sigharus sahabah, antara sahabat-sahabat kecil. Sahabat-sahabat muda. Sahabat-sahabat muda. Rasulullah bersabda, ahabbul kalam ilallah, yang paling disukai oleh Allah daripada ungkapan ataupun ayat, ucapan ataupun sebutan kita baca ni, ilallah arba', ada 4. Pertama, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada 4. Disebut yang kita. La yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Dan tidak mengapa. La yadur mana tidak mengapa, tidak memudarat. Bi ayyihima bada'ta. Seperti mana hadis Nabi, al-hajj wal umrah faridatani la yadurruka bi ayyihima bada'ta. Haji dan umrah adalah dua ibadat yang tak ada mengapa nak mula mana, nak buat umrah dulu boleh, nak buat haji dulu pun boleh.
Bi ayyihima la yadurruka, tidak mengapa untuk anda memulakannya. Mulakan nak baca subhanallah ke walhamdulillah ke, tapi kita ikut urutan tu lebih baik. Sebab memang ikut urutan dia dah. Kalau tak ada tu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Ini pun ada hadis-hadis yang dalam Riyadhus Shalihin, antara yang pernah diutarakan oleh di kalangan orang miskin. Orang miskin zaman Nabi dahulu, dia rasa lebih iri hati sikit lah dalam bab ibadat ni dengan orang-orang kaya. Dengan orang-orang kaya, iaitu orang kaya ni dah lah dia semaya sekali dengan kita, tapi dia boleh sedekah dengan harta yang dia ada. Kita ni berapa dia? Jadi biasanya orang kaya ni lepas semaya ni nak pergi kat kerja dia. Orang miskin ni dia tak gaduh mana, nak gaduh mana lagi dia. Begitu. Maka dia bertanya baginda Nabi SAW supaya dia capai juga tahap sedekah orang. Boleh supaya sedekah. Nabi suruh baca ni yang kita sebut dalam semaya dalam berkait dengan zikir lepas semaya 33 tu. Antara yang disebut. Tapi bocor juga akhirnya. Akhir sekali disebut juga oleh orang kaya apa sebut ni juga. Jadi berzikir juga orang kaya pun. Macam mana Nabi kata? Dah pecah juga. Jadi besar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar itu selepas daripada solat. Wallahu a'lam. Itu ada disebut dalam kitab Riyadhus Shalihin dengan sebab-sebab zikir lepas sembahyang itu. Wallahu a'lam. Kemudian ada asal lagi insya-Allah kita baca. Sebab dia berkait dengan tasbih yang sama. Kita nombor 5 insya-Allah kita sambung dalam pertemuan yang akan datang lah. Sebab itu dia berkait dengan panjang sikit. Tasbih juga tapi panjang, yang diriwayatkan oleh seorang isteri Nabi Juwairiyah bin Al-Harith. Nama dia sebenarnya Barrah sebelum dia kahwin dengan Nabi. Antara isteri yang muda dinikahi oleh Nabi SAW, Juwairiyah. Itu nombor 5, nombor 4 dulu. Jadi apabila sebut cerita isteri Nabi yang lepas, masuk awal sikit. Gitu. Okey, teruskan. Warawaina fi sahih Muslim an Abi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. Jadi kalau kita baca terjemahnya, suci itu bersuci itu adalah syatrul iman, sebahagian terjemuh dengan makna separuh, nisfun, satrun. Sebab apa? Besarnya bersuci itu dalam segala ibadat. Ibadat yang khusus perlu kepada bersuci. Sebab tu setengah terjemuh dengan makna separuh, setengah terjemuh dengan makna sebahagian. Jadi dua-dua makna itu adalah menepati. Sebab apa? Penggunaan perkataan syatru tidak diguna dengan perkataan nisfu. Kata para ulama dalam syarah hadis, dia kata syatru ni sesuatu yang tidak boleh dipisahkan. Kalau nisfu kita boleh bagi dua. Makna perkataan nisfu. Nak bagi dua. Nisfu boleh. Tapi syatru tu dia duduk dalam tu. Sebab tu dengan menggunakan boleh dengan makna sebahagian. Benda besar dia duduk dalam tu. La yatajazza. Kerana taharah itu, bersuci itu juz'un. La yatajazza, dia kata. Yang tak boleh dipisahkan daripada iman. Itu maksud penggunaan Nabi. Sebab uslub ni kadang-kadang kita pun tak tahu bahasa Arab. Kita nak terjemah kan. Kita tengok syarah baru tahu. Apabila kita tengok syarah hadis, memang boleh diterjemah dengan makna separuh dan boleh diterjemah dengan makna sebahagian. Tapi kalau sebahagian itu belum tentu separuh, mungkin kecil. Sebab tu kalau separuh tu lagi besar. Bagi dua iman ada pada bersuci. As-sabru nisful iman. Itu jelas. As-sabru nisful iman itu jelas. Makna separuh daripada iman. Kalau al-haya'u minal iman. Itu makna malu itu sebahagian daripada iman. Itu banyak perbahasan lah. Penggunaan kata, uslub oleh Nabi SAW.
kok mana pun untuk hadis ni dia kata bersuci itu satu juzuk, satu bahagian daripada iman yang tidak boleh dipisahkan. Itu maksudnya penggunaan kata syatrun. Walhamdulillah, ucapan alhamdulillah itu tamlaul mizan, memenuhi neraca timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah, gabungan dua antara subhanallah dan alhamdulillah itu tamlaani, memenuhi kedua-duanya. Ataupun dalam riwayat ataupun syak rawi disebut ni, tamla'u ma bainas samawati wal ard, memenuhi langit dan bumi. Maknanya banyaklah, tak kira kita nak ukur, nak timbang, bagai payah belaka. Sebab itulah kata para ulama, penggunaan mizan tu sendiri, memenuhi mizan tu sendiri pun itu adalah isti'arah. Orang ngaji bahasa Arab, isti'arah maknanya bahasa pinjaman. Sebab apa sawak ni tak boleh nak timbang. Pahala nak timbang lagu mana sebenarnya? Kita bukan boleh timbang, bukan boleh tak timbang. Itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala berkait dengan mizan dia. Sebab itulah kalau kita bagai-bagai benda jenis wasata, walasak, wadakong boleh tak timbang. Tapi pahala nak tak lagu mana atas timbang. Sebab tu dia kata penggunaan tamlaul mizan tu dia panggil isti'arah, dia panggil isti'arah makniyah. Budak-budak dia kata tepat pada ngaji tu. Kata tepat isti'arah makniyah dengan isti'arah tasrihiyah. Ni ayat-ayat personifikasi lah, mudah-mudah. Bahasa Melayu panggil personifikasi, dia panggil. Begitulah. Jadi kita nak sebut bukan berkait dengan at-tuhur, berkait dengan tasbih dah. Iaitu berkait dengan dua ungkapan zikir subhanallah walhamdulillah disebut dalam hadis ini. Inilah. Jadi kita berhenti setakat tu berkaitan dengan hari ini. Ada empat hadis, empat riwayat yang kita baca berkaitan tentang keistimewaan zikir, antaranya tasbih. Yang kita sebut sebelum ni, tasbih adalah merupakan zikir khusus malaikat. Kita banyak lagi lah. Kita hamba manusia hamba Allah di kalangan manusia ni banyak lagi lain. Tapi malaikat tu disebut secara khusus bahawa dia tu bertasbih, sentiasa bertasbih. Kita ni banyak lagi. Sebab apa? Kita ni manusia ni tak lepas daripada salah silap dosa. Malaikat dia tak ada astagfirullah. Nak zikir dengan ya Allah ampunkan aku. Sebab dia la ya'tunallah. Dia tidak maksiat kepada Allah. Tapi kita manusia ni ada kita nak minta daripada Allah. Benda minta doa daripada Allah. Ada kita minta istighfar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kita nak mengagungkan Allah Ta'ala dengan takbirnya, dengan kalimah tayyibah la ilaha illallah, banyak lagi manusia. Tapi secara khusus dilihat di sini, malaikat dia tasbih. Sebab dia tidak seperti kita. Dia makhluk lain, amalan dia lain. Tetapi dia ni sangat hebat lah. Sangat hebat kerana la yasturun, dia tidak pernah berhenti daripada bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala malam dan siang. Dan kita tak mampu sebab kita bukan malaikat. Itulah banyak. Dan tajuk drama bukan malaikat dah. Ada cerita drama kita bukan malaikat, maknanya ada salah silap. Itulah cerita-cerita kita kadang-kadang dia ambil petik daripada ini juga, bagus juga sebenarnya. Cuma kalau cerita musik gaya baik tak usah tengoklah. Kalau ketupat terakhir maknanya matilah tu. Takbir terakhir boleh dapat lalu, tak tengok tahu dah. Takbir terakhir ke salam terakhir ke cerita hari raya, rasa jiwa ke kita lah gitu. Dia sebab tu harap kalau dengar kita takbir walaupun katanya ada lengguk dia dalam terenung dia takbir kita ni, harap kalau kita dengar takbir dia gitu takbir raya. Kita dengar takbir raya duduk negara Arab atau dengan luar negara titik air mata sebab nada dia tu dia. Nada dia bunyi berala tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Kita dah ada. Begitulah saja tu gora pagi-pagi ni dari sudut asalnya malaikat ya ni ya. Jadi cukup saja setakat itu. Warawaina aidan an Juwariyah ummul mu'minin radhiyallahu anha anna nabi kharaja min indiha bukratan wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa zakkirna minhu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Amin wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih banyak.